sekarang saya tidak memahami dan saya tidak mengerti apa dia hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan suatu peristiwa yang sangat besar bagi keluarga kami ini menjadi suatu fenomena yang mencetuskan kesedaran yang sangat luar biasa dalam negara kita dan juga di Turki, sehingga kan ianya menjadi ikon kepada anak muda untuk bangkit kembali menghayati agama Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah Ta'ala ini secara serius dan secara sepenuh hati. Sekalian, kami membagi dua tahap. Saya akan bicara soal wawasan yang saya tanamkan kepada Ammar. Kemudian maknya akan bicara mengenai Ammar ya. Ammar suka makan apa ya. Ammar suka senyum, Ammar buat apa waktu cerita itu Ammar. Itu maknya akan bercerita. Sebab saya tak mau menangis lagi di hadapan orang ramai. Ketika program Bercetus Ummah, sepatutnya mak dia menangis dalam live TV, saya menjadi yang macho dalam TV. Pada hari itu bila sebut saja Ammar, saya pula yang menangis, mak dia pula yang bersemangat. Jadi saya tak berani sentuh cerita bab Ammar, saya serah pada mak dia. Saya cerita bab yang tidak akan menyentuh nurani saya, menyebabkan saya sebab dan tak mampu berbicara lagi. So sekalian, antara perkara yang terpenting yang saya tanamkan kepada saudara Ammar, iaitu kamu mesti ada wawasan hidup. Wawasan ada dua, saya kata. Satu, wawasan ummatik, wawasan untuk umat, berkorban, berjuang untuk umat. Satu lagi, wawasan akhirat. Wawasan untuk umat, untuk menembus maruah umat ini. Satu lagi, wawasan akhirat, supaya perjuangan untuk umat itu akhirnya menyambung kepada ganjaran Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Wawasan umat dan juga wawasan akhirat. Dua perkara ini penting, saya kata. Sebab agama Islam ini adalah agama wawasan. Allah Ta'ala bicara, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Anbiya 21, surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini wawasan Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kamu adalah untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi ini. Misi rahmatan lil alamin, global sifat dia. Bukan rahmat untuk Malaysia, bukan rahmat untuk orang Melayu, bukan rahmat untuk pelajar-pelajar USM, rahmatan lil alamin. Jadi wawasan umat ini sangat penting, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu wawasan mesti ini saya katakan sebagai wawasan ummatik. Allah Ta'ala juga berbicara mengenai khaira ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah SWT. Ini wawasan Allah Ta'ala untuk kita, untuk semua umat Islam. Yaitu menjadi umat yang terbaik itu mesti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu, tu'minu billah, mesti beriman kepada Allah SWT. Kalau beriman kepada Allah Ta'ala, dia mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hasilnya adalah umat yang terbaik. Jadi dua wawasan umat ini mesti jelas dalam pemikiran kita. Ya, satu untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi, satu menjadi umat yang terbaik. Saya tanya anda sekalian, apakah kita umat Islam di dunia pada hari ini menjadi penyebar rahmat Allah di muka bumi ini? Adakah kita melaksanakan tugas ini? Tidak secara menyeluruh, secara serpihan ada. Adakah kita umat yang terbaik pada hari ini? Tidak juga. Jadi saya kata, Ammar, kamu mesti ada wawasan itu. Bagaimana kita nak bergerak? Saya mengatakan selagi dunia ini tidak dikuasai ataupun umat Islam tidak kembali menguasai dunia ini,
selagi itu misi rahmatan lil alamin, dan juga membentuk khairat umat tidak akan tercapai. Kuasa besar dunia ini mesti kita kuasai balik. Persoalan istikhlaf, kekhalifahan, persoalan menguasai dunia untuk mencaturkan dunia ini supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ini penting. Apa dia kuasa besar dunia ini? Allah Taala berbicara dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Bicara soal pertarungan dua kuasa besar dunia, yaitu Rum dan juga Parsi. Dan akhirnya kemenangan dengan Rum. Dan Rum menguasai dunia selama lebih 800 tahun. Dan Rum dalam Al-Quran itu bicara soal Rum yang berada di Konstantinopel, sekarang di Istanbul. Bermakna siapa yang menguasai Konstantinopel, dia menguasai dunia. Saya kata amat, selagi dunia ini tidak dapat dikuasai oleh umat Islam, selagi itu misi rahmatan lil alamin tidak mungkin tercapai. Selagi itu umat yang terbaik itu tidak mungkin tercapai, sebab yang menguasai dunia ini akan memastikan umat Islam sentiasa berpecah dan lemah sampai bila-bila. Oleh kerana itulah, look, go for Turkey, pergi ke Turki. Kamu mesti ada satu semangat untuk bersama-sama dengan kebangkitan merampas semula ataupun mengembalikan kegemilangan Islam itu dengan pergi ke Turki. Sebab Konstantinopel itu, surah Ar-Rum bicara soal pertarungan kuasa besar dunia, dan yang menguasai Konstantinopel menguasai dunia, dan ternyata Rom telah menguasai dunia selama 800 tahun apabila kalah dengan Parsi. Kemudian hadis Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad, ya, yang terkenal mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih, la tuftahan al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaisul zalikal jais. Rasulullah mengatakan, kamu akan menguasai kuasa besar dunia pada waktu itu, yaitu Rom. Dan yang menguasainya adalah sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik tentera. Hadis itu diungkapkan 800 tahun baru menjadi suatu realiti. 800 tahun. Jadi, kerana itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya mengalahkan Rom, dan Khilafah Utsmaniyah bertahan selama 600 tahun, menyebarkan Islam, menguasai dunia. Islam menjadi kuasa besar dunia. Dan apabila Islam menguasai kuasa besar dunia ini, maka misi rahmatan lil alamin dapat dilaksanakan, khairat umat ini dapat dilaksanakan. Karena itu visi kamu itu untuk rahmatan lil alamin dan khairat umat itu, dengan berusaha untuk mengembalikan balik kuasa Islam itu, dan bermula dengan Konstantinopel ataupun Istanbul. Siapa yang menguasai Istanbul akan menguasai dunia. Itu misi saya. Karena itulah saya minta beliau pergi ke Turki. Gali khazanah Osmaniyah, kembalikan balik sejarah kita, tafsirkan semula sejarah itu mengikut tafsiran kita. Sebab Barat tidak mau kita mengkaji sejarah Khilafah Osmaniyah. Sebab ini kuasa besar dunia. Ya, kuasa besar dunia yang mereka sangat cemburu, dan kerana itu perkara yang pertama yang mereka lakukan, mereka tidak mengizinkan generasi baru memahami sejarah Utsmaniyah dengan menukar tulisan Arab Utsmani yang dipakai selama lebih 600 tahun kepada tulisan Roman, Latin Roman, sehingga kan generasi muda Turki buta sejarah kerana tidak boleh membaca manuskrip yang telah mewujudkan kehebatan zaman tersebut. Jadi sekalian, batuk 2 kali. Jadi wawasan ini penting. Itu sebab akhirnya bagi mereka memahami wawasan ini, kalau dia menjadi pensyarah yang ummatik. Kalau dia menjadi seorang pelajar yang ummatik. Kalau dia menjadi seorang engineer yang ummatik. Kalau dia menjadi ustaz yang ummatik.
the missing dimension dalam umat Islam pada hari ini. Ya. Kalau tidak ada elemen ummatik ini, dia menjadi seorang pelajar yang nak lulus, kemudian nak bekerja, lepas tu nak beranak pinak, nak bercucu, lepas tu apa? Kalau tidak ada visi wawasan ummatik. Kalau dia seorang pensyarah, dia bekerja kemudian pencet, lepas tu apa? Kalau dia seorang engineer, lepas tu apa? Kalau dia ustaz, lepas mengajar, lepas tu apa? Tak ada vision ummatik. Tak ada vision pembebasan, misi tahriri, tak ada. Ya, jadi kerana itulah saya menekankan kepada saudara Ahmad bahawa ini penting untuk kamu. Ketika dia berumur 16 tahun, bayangkan kesan wawasan ini besar. Dalam masa umur 16 tahun dia memahami wawasan itu. Dalam masa 20 tahun, 5 tahun saja dia menghayati wawasan tersebut. Allah Ta'ala bagi syurga kepada dia. Subhanallah. Umur yang dikatakan umur mukallaf itu adalah umur balik. Aki balik kalau orang lelaki umurnya 15 tahun. Dalam masa 5 tahun dia menghayati visi ini. Itu sebab dia pergi ke Syria, kita bawa ke Kamboja, memahami Rohingya, pergi ke kawasan petani. Dia nak membantu orang sebab visi itu jelas pada diri dia. Dan dia bercita-cita untuk mati syahid kerana wawasan itu jelas. Dan dalam masa 5 tahun Allah Ta'ala menerima cita-cita syahid tersebut. Dan akhirnya beliau mati syahid. Bukan sebagai seorang pejuang yang mengangkat senjata, tapi seorang mujahid, seorang syahid ketika dia nak mengajar ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Visi ini yang yang tidak mau ditanam di dalam orang Islam, pemuda-pemuda Islam. Pemuda-pemuda Islam ditekankan soal kerjaya. Buat universiti untuk kerja, tak dikaitkan dengan misi ummatik tadi. Ini masalah kita. Akhirnya hatta dia ustaz sekalipun, kalau dia bukan ummatik, akhirnya dia juga matlamat duniawi. Apalagi kalau seorang engineer, apalagi seorang doktor yang tidak ada semangat ummatik. Akhirnya nafsi, kamu, aku. Ya. Tidak ada satu semangat yang menyatukan kita. Jadi visi ummatik ini penting. Dan bayangkan apabila ia difahami bersungguh-sungguh, alhamdulillah. Saya terkejut, saya tengok Ammar dalam masa, terutama di penghujung hayatnya, dalam masa 1 bulan lepas itu, subhanallah, di luar jangkaan saya. Banyak perubahan, kematangannya luar biasa, semangatnya untuk Islam luar biasa. Malah ketika beliau berada di Syria, dia pandai, dia tahu saya mungkin kalau tanya saya dulu, saya tak bagi pergi ke Syria. Sebab saya tahu apa yang berlaku di Syria sangat gawat. Ya, tapi dia pandai, tanya mak dia dulu. Mak dia pandai, dia dah masuk berberitahu saya, bang, Ahmad dah masuk Syria. Nak kata apa lagi? Redha ya. Ya. Saya redha kan. Tapi kalau tanya awal-awal mungkin saya tak bagi, sebab saya memahami apa yang berlaku di Syria pada itu. Perang antara sendiri, bukannya perang dengan Bashar saja. Sesama sendiri pun berperang. Takut-takut tersalah kumpulan, akhirnya tembak sama sendiri. Tetapi alhamdulillah dia pergi ke sana. Cita-cita syahidnya itu telah menyebabkan dia Allah Ta'ala memberikan dia mimpi bertemu dengan bidadarinya ketika di Syria. Saudara sekalian, kalau kita dah tengok apa yang akan menjadi habuan kita di syurga nanti, saya rasa saat ni kita nak mati sekalian. Betul tak betul? Kalau kita dah tahu dah apa yang menunggu kita di syurga itu yang tak terbayang dari kita, lah ni kita nak mati, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mendapat syurga yang dijanjikan. Dia sudah melihat bidadarinya pada pagi begitu, kan, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hadiah kepada aku, diberi sahabat dia, aku nak mati syahid. Padahal dia misinya misi kemanusiaan, bukan misi perang, ya. Misi kemanusiaan, menghantar bantuan. Kemudian berlaku pergolakan dalamnya. Dia mengatakan bahawa pada waktu itu, saat itu dia nak mengangkat senjata, sebab senjata depan mata. Sebab yang menjaga dia adalah tentera-tentera mujahidin. Dia sebagai seorang pelajar RMC,
senjata ni tak ada masalah, M16 ke apa kan dia tahu. Dia bergolak dalam diri dia nak angkat senjata, dia nak belajar tak boleh lagi. Ayah aku kata suruh belajar sampai menjadi seorang pakar dalam sejarah Osmaniyah. Aku baru tahun 2, tak habis lagi ni. Ya. Yang ini yang mati syahid bidadari dah menunggu dah. Cuma nanti dia penggolakan ni. Akhirnya Allah Ta'ala telah menunjukkan tugas aku belum selesai lagi. Aku kena menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan padaku. Dia pun balik. Tapi cita-cita nak mati syahid itu sudah berkelora dalam diri dia. Ya. Dan Bahir tulis bahawa insyaAllah dah habis misi keilmuan ini, hati aku sudah tertinggal di Syria. Dia akan kembali ke Syria. Itu cita-cita dia. Dan Allah Ta'ala telah menunaikan kehendak dia. Dan beliau mati syahid. Ulama Turki mengatakan beliau mati syahid oleh kerana pada hari dia meninggal dunia, itu adalah hari pertama dia bertukar status daripada seorang pelajar kepada seorang pengajar, guru, iaitu Risalah An-Nur. Ya. Risalah An-Nur ini adalah tafsir yang bukan menyeluruh, tafsir maudhu'i berdasarkan pengalaman Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi, penyelamat akidah bangsa Turki yang berjaya mempertahankan akidah bangsa Turki. Dan pengalaman beliau menghadapi penindasan tersebut, beliau menulis tafsir-tafsir untuk menguatkan akidah bangsa Turki. Maka tafsir Risalah An-Nur itu ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, dan amar saya masukkan ke Yayasan Khairat ataupun Jamaah Khairat, yang mana jamaah itu mengkaji, mendalami Risalah An-Nur, tafsir yang sangat penting, yang dianggap sebagai tafsir yang menekankan soal akidah, ya, untuk mempertahankan akidah bangsa Turki. Saya kata bahawa umat kamu adalah untuk menjadi pakar dalam bidang sejarah Osmaniyah, mengolah sejarah ini supaya sejarah ini dapat menyemarakkan semangat umat. Wawasan akhirat kamu habiskan tafsir Risalah An-Nur ini, habiskan kitab ini, kemudian kamu hayati pengajaran yang diberikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi melalui tafsir Risalah An-Nur. Alhamdulillah, dalam masa 8 bulan dia dah komplit keseluruhan Risalah An-Nur tersebut. Dan kemudian diuji oleh ustaz-ustaznya dengan menanyakan soalan-soalan, dan soalan betul ditulis jawapan-jawapan dalam ujian tersebut. Apabila ustaz yang melihat ke semua jawapan beliau mengenai Risalah An-Nur, kefahaman beliau mengenai Risalah An-Nur, ustaz katakan bahawa kamu telah lulus dengan cemerlang. Mulai hari ini kamu boleh mengajar Risalah An-Nur. Dan pada hari itu beliau dalam perjalanan nak mengajar Risalah An-Nur, belum lagi beliau mengajar, sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ustaz-ustaz ataupun hoja di Turki mengatakan beliau mati syahid dalam perjalanan untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada dia belajar mengenai sejarah Osmaniyah, saya minta wawasan akhirat dia menguasai tafsir Risalah An-Nur dan dikomplit. Dan ketika kita membuka bag ketika beliau telah meninggal dunia itu, dalam sebut bab yang pertama yang dia akan ajar, yang belum sempat diajar, yaitu bab ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab keikhlasan. Sebab bab ikhlas ini sangat penting, kerana ini menentukan pahala dan tidak dapat pahala. Seorang buat masjid kerana nak nama, seorang nak buat masjid kerana Allah Ta'ala. Satu dapat pahala, satu tak dapat pahala. Bezanya pahala dengan tak dapat pahala itu adalah keikhlasan dalam kita melaksanakan suatu amal. Ini penting. Itulah bab yang belum sempat diajar. Ya, itu dia soal. Jadi dua perkara ini sangat penting sekalian. Wawasan akhirat, wawasan umat, wawasan umatik, dan juga wawasan akhirat sekalian. Jadi apabila kita menguasai, apabila umat Islam dapat dibangkitkan dengan semangat, seluruh umat Islam, generasi muda memahami konsep ini, kita tak ada masalah dengan masalah-masalah yang kita bicarakan mengenai umat Islam. Masalah-masalah, 3 masalah yang sedang merupakan virus yang ditanam ke batang tubuh umat ini, sehingga umat lumpuh sampai pada hari ini oleh kerana kita gagal menguasai kuasa besar dunia ini.
Ini kata Bani zaman Syekh Nusir. Pertama, penyakit kejahilan. Kejahilan itu, dia pastikan kita jahil mengenai sejarah kita sendiri. Itu sebab apabila penjajah datang ke Melaka, perkara yang pertama dia lakukan, dia ambil semua manuskrip di Melaka itu, dia punggah ke London, dia punggah ke London. Kalau Belanda, dia punggah ke London. Kalau Inggeris, dia punggah ke London. Semua manuskrip Melayu yang hebat-hebat dalam Tuan Jawi itu, doanya, ilmu kitab-kitab semua dibawa ke London untuk dikaji supaya sejarah itu mengikut tafsiran Barat, bukan tafsiran kita, supaya kita buta sejarah. Ya. Supaya kita jahil mengenai sejarah kita sendiri. Kita tak tahu. Kalau kita baca sejarah dunia yang ditafsirkan oleh Barat, mereka Barat menghadapi zaman gelap dan dark ages. Tiba-tiba ada satu masa yang sangat sedikit zaman Islam, tak ditulis pun apa sejarah Islam sebut, daripada abad ke-7 sampai abad yang ke-14. Kemudian zaman Renaissance, zaman Industrial Revolution, itu yang dibicarakan. Tapi zaman Islam hanya sedikit saja yang dibicarakan. Sebab mereka tidak mahu generasi muda Islam memahami sejarah bangsa, sejarah agama, sejarah keagamaan bangsa. Akhirnya kita menjadi lemah. Dia tidak mempunyai jati diri. Ini antara masalahnya. Penyakit kejahilan. Kemudian putuskan mereka daripada sumber wahyu dengan menukar tulisan Arab itu kepada tulisan Latin. Akhirnya ramai di kalangan generasi muda di Indonesia, di Malaysia khususnya, tak reti tulisan Jawi, dan apabila tak reti tulisan Jawi, maka susah memahami Al-Quran. Di Turki pun juga susah memahami Al-Quran. Putuskan generasi muda ini daripada sumber wahyu. Ini antara masalah-masalah. Jadi ini wawasan ini penting sebenarnya. Akhirnya Ammar memahaminya, alhamdulillah. Dia mengkaji begitu hebat. Penyakit yang ditanamkan yang kedua itu penyakit kemiskinan. Umat Islam ini lemah, umat Islam ini miskin. Jangan dengan sistem yang ada itu kita miskin sampai bila-bila. Yang kaya tidak dimanfaatkan untuk membangunkan orang-orang Islam. Ya, negara Arab tidak digunakan untuk membantu umat Islam yang miskin, tapi untuk membuat bangunan pencakar langit. Ya. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga, yaitu perpecahan. Diciptakan perpecahan sama kita. Masalah-masalah mazhab, masalah-masalah antara jamaah-jamaah, masalah-masalah negara bangsa, Malaysia, Indonesia. Dulu ada dengan Malaysia dengan Indonesia bergaduh. Orang Indonesia kata lagu Rasa Sayang itu milik orang Indonesia. Gaduh dalam parlimen. Batik itu milik Indonesia. Orang Malaysia ini mencuri saja. Sebenarnya orang Malaysia itu adalah Malaysia. Ya, mencuri. Gaduh. Dulu mana ada Malaysia ada Indonesia? Orang Jawa. Suku aja. Orang Minang. Orang Minangkabau. Orang Mendeleng. Tak ada. Oh, sekarang saya orang Jawa Malaysia. Tidak ada. Jadi ini perpecahan. Jadi tiga penyakit ini akan berterusan selagi umat Islam tak dapat bangkit menguasai balik kuasa besar dunia ini. Karena itulah saya minta Ammar pergi ke Turki, dan alhamdulillah di Turki ini ramai para sahabat yang berada di sana. Ya, atau tokoh yang besar Abu Ayyub Al-Ansari dengan 60 orang sahabat, beliau mati syahid dan dikebumikan di makam Ayub Sultan ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari, kawasan permakamannya itu. Ya, dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala beliau dikebumikan di situ dengan keizinan yang luar biasa. Saya heran sekalian, anak yang kecil umur 20 tahun belum ada lagi mencipta sebarang sejarah, dikebumikan di pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Orang Turki sanggup bayar berapa harganya untuk dikebumikan di situ. Dia sanggup bayar banyak mana pun asalkan dapat dikebumikan di situ, dengan Abu Ayyub dan juga 60 sahabat yang mati syahid. Dan Ammar hanya 20 tahun, tidak punya apa-apa, tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala dikebumikan di situ. Menteri Luar Turki
Turki telefon saya, hantar condolence. Subhanallah. Selalunya bila menteri yang menghantar takziah itu, kalau menteri yang meninggal. Ya, betul tak betul? Menteri luar mengucapkan kami kepada Presiden Afrika Selatan kerana Mandela meninggal. Wajar, sebab itu status menteri luar. Tapi menteri luar menelpon Bapa Ahmad menghantar condolence. Apa makna ini? Saya tidak mengerti. Macam mana boleh menggerak ini semua? Macam boleh berjadi begini? Kemudian bila kami pergi ke Istanbul baru ni, kita dapat surat daripada pejabat Perdana Menteri Turki hantar condolence juga. Pejabat Perdana Menteri Turki pun juga menghantar surat. Subhanallah. Di Turki sudah menjadi bahan perbualan. Dan sekarang ini untuk pelancong-pelancong Malaysia, dia ada satu lagi tempat yang dia mesti kunjungi kalau sampai ke Istanbul, iaitu Pusara Ammar. Dia pergi Masjid Abu Ayyub Ansari, dia mesti tanya orang sana sendiri akan tunjuk dia dekat mana dia pusara Ahmad Ammar. Syahid Demis Ahmad Ammar, syahid kita, syahid kami Ahmad Ammar. Itu antara perkara yang menarik. Ya sekalian, inilah wawasan itu penting, ya. Dan alhamdulillah, saya yakin kalau seandainya yang mendengar apa yang saya bicarakan ini, selepas ini jangan rasa terlambat sekalian. Ya, saya nampak di Turki sekarang ini baru tak sampai ada 50 orang pelajar Malaysia di Turki. Ya. Di Turki menawarkan scholarship untuk sarjana muda, sarjana, master dan juga PhD. Ya, semua bidang ada di sana. Tapi syaratnya dia nak the best student akademik beasiswa Turki nanti. Dia tanamkan cita-cita. Bukan semuanya. Sebab dia saya cakapkan, pergilah ke Turki dengan ini wawasan saya. Mengapa saya suruh Ammar ambil sejarah? Sebab dia adalah one of the best science student di RMC, second best student. Dia tiba switch kepada sejarah. Sebab bagi saya, sejarah ini penting untuk kita olah semula. Sebab sejarah kita dirompak dan ditafsirkan oleh Barat. Kerana itu kita ambil balik sejarah ini dan kita gunakan sejarah ini untuk menerangkan sebenarnya umat kita hebat dan agung. Ini sebenarnya. Itu saya mengatakan bahawa ini adalah misi kamu untuk menerangkan, menimbulkan balik jati diri umat. Kembali balik. Iaitu sejarah. Bukan bermakna selepas ini semua orang tukar mengambil khusus sejarah. Jadi ada mak bapak komplain kat saya, Encik Azam, tak fair lah, kata, anak saya nak jadi doktor. Okey, doktor yang ummatik, setuju? Okey, setuju. Perbetulkan balik paradigm tu. Jangan katakan kau dah jadi doktor besok senang-senang, jagalah mak ayah, kau sakit-sakit, ya, kau pening-pening kepala, ada duit pergi haji. Setakat itu matlamat kita? No, misi ummatik. Jadi doktor yang ummatik. Ya. Macam mana ni Encik Azam? Anak saya dah terlajak pergi Amerika Syarikat. Macam mana ni? Anak saya dah pergi ke England, anak saya dah pergi ke Australia. Teruskan. Tapi tanamkan semangat ummatik. Tanamkan. Saya dah pergi ke Kairah, silakan. Tak ada masalah. Pergi ke mana tempat. Tak semua orang perlu pergi ke Turki, tak semua orang perlu ambil sejarah. Teruskan macam-macam, tapi tanamkan semangat ummatik tadi, baru kita menjadi misi rahmatan lil alamin, misi untuk melahirkan khairul ummah. Itu wajib. Jadi kalau semua dekat kita punya semangat ini, setelah lihat akan berlaku transformasi diri. Saya lihat Allah Ta'ala ni, dia sangat suka orang yang nak berjuang di jalannya. Selangkah kita menuju ke jalan Allah Ta'ala akan berlari untuk mendakap kita. Inilah berlaku pada Ammar. Dia hidup dia fokus untuk umat dan untuk Allah dan untuk Rasul dia. Dia nak jadi sejarawan pun untuk menyebarkan balik semangat umat-umat sebab bangsa kita ini, umat Islam ini hebat satu masa ketika. Dan kita kena bangkit semula. Kita kuasai kota Konstantinopel itu supaya dia berjatuh dalam Islam dan mengembangkan umat Islam ke seluruh dunia. Dan apa yang berlaku pada hari ini sejak tahun 2000 apabila parti Islam menguasai Turki, iaitu parti AK Parti di bawah pimpin Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan
InsyaAllah dia akan datang ke Malaysia pada 9-10 hari bulan 1 ini. Dalam masa 10 tahun dia memerintah. Dia bantu umat Islam di Somalia, dia hantar isteri dia pergi ke Arakan. Dia bantu umat Islam di Gaza, dia lawan Presiden Israel. Dan Turki menjadi sekarang berperanan untuk kembali sebagai kuasa besar dunia. Ini kesan yang kita nak sekalian. Umatik yang ambil bioteknologi ke, yang ambil mekatronik ke, silakan, saya tak ada masalah. Excel dalam bidang masing-masing, tetapi tanamkan elemen ummati dan juga elemen akhirat tadi. Kalau ini dah melaksanakan, saudara akan terkejut. Allah Ta'ala akan bimbing kita. Allah Ta'ala bicara, intan sallallahu hansurkum wasabbih aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menolong kamu, akan mengukuhkan kedudukan kamu. Kalau kita bercita-cita nak menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang cita itu belum sampai, Allah Ta'ala dah makbulkan. Amar umpama benih yang telah ditanam, dalam masa tak sampai 1 bulan, benih tersebut sudah mekar menjadi pohon. Pohon-pohon yang menimbulkan kesedaran yang sangat luar biasa di kalangan umat untuk kembali menghayati kepada agama dia, untuk kembali menjadi ummatik, untuk kembali melaksanakan misi rahmatan lil alamin, untuk kembali menjadi khairul ummah yang sepatutnya. Benih yang ditanam dengan kehendak Allah SWT tak sampai 1 bulan sudah membuahkan hasil dalam masa yang sangat cepat. Sampaikan mak dan ayah hanya sekarang tak dan nak berehat, tak sempat nak berehat. Saya pernah mengadukan kepada mak, abang dia dah penat mak, buat kerja tak habis-habis, penat sejak umur 18 tahun bekerja dakwah. Terus dia kata, bah, berehat hanya di syurga bila kita dah mati itulah. Dunia ni untuk berjuang dan untuk penat, untuk berjuang dan untuk kita penat. Di dunia tu kita berehat sajalah. Ada dalam Al-Quran sebut waktu dia kerja tanam padi, kena cari makan, tak ada. Yang dibaca dalam syurga itu bidadari, buah-buahan, sungai daripada arak, sungai daripada susu, ya, semuanya benda-benda yang kita nak di dunia ni semua ada dan lebih hebat daripada apa yang ada di dunia ini. Ya, jadi berehat bah, bila dah mati syurga menanti kita. Dan satu lagi yang dia beritahu saya dalam masa 1 bulan sebelum meninggal, bah, dia kata, Amar rasa fasa belajar ni dah habis. Ya. Abah Amar nak masuk sekarang ni fasa berdakwah dan beramal. Ya. Mana fasa untuk belajar dah habis, kata dia. Sekarang ada fasa untuk berdakwah dan beramal. Saya tak faham. Man, kau buat tahun 2 mah tak boleh belajar lagi. Ya. Ini kau nak buat apa? Ya. Habiskan belajar dulu. Itu saya beri kefahaman. Rupanya fasa dia belajar dah habis. Fasa beramal yang setelah dia meninggal dunia. Ya. Maknanya amalan dia, dakwah dia, maknanya kerja dakwah itu bermula apabila dia telah meninggal dunia. Inilah yang saya fahami daripada peristiwa Amar. Sebab kalau dia berada di dewan ini, ya, dia tak akan menuju-nuju diri nak jumpa siapa-siapa. Dia ambil dia balik. Siapa pun tak tahu. Tanyalah belajar-belajar di Sambes ataupun di RMC atau di mana-mana. Dia segi bayar. Makhluk belajar yang pendiam ini bila meninggal Allah Ta'ala angkat. Ramai yang menanyakan apa yang hebatnya Amar ini. Ramai orang ke hafal Quran meninggal dunia kena langgar, tak ada abahan. Ya, tak ada bising. Ada juga ulama-ulama yang muda-muda yang mati kena apa, tak ada. Pasal apa yang Amar ni bising? Itu saya pun tak faham juga. Ya, mengapa Allah tak nak angkat Amar? Mengapa tak yang lain-lain? Kan ramai di kalangan saudara mara kita di Kuala itu yang hebat daripada dia. Syarah pandai, kepimpinan ada, tapi dia seorang pendiam saja. Dia hanya bekerja dengan penuh keikhlasan untuk Allah SWT. Tetapi Allah Ta'ala angkat dan muliakan dia di waktu dunia dalam mata kasar kita. Mengapa? Mesti ada tujuan, mesti ada sebab, mesti ada hikmah dia. Hikmahnya itulah saya katakan bahawa yang
dia katakan itu, walaupun mungkin dia kata begitu, tetapi fasa berdakwah dan juga beramal setelah kematian dia. Dia telah menjadi satu ikon, sangat popular, lebih popular daripada ayahnya. Inilah satu ego yang saya kena telan sekarang. Tak apa, demi kebaikan Allah, demi kebaikan Islam, saya menumpang populariti dia. Okay, no problem. Ya, saya bahas dulu, saya Presiden Habib, popular juga tu ketika dahulu. Nah, sekarang ni menumpang populariti anak. Alhamdulillah. Kalau itu kebaikan untuk dakwah, silakan. Ego tak penting. Yang penting adalah misi rahmatil alamin. Yang penting adalah untuk Islam sekalian. Begitulah lebih kurang ke visi penting, dan saya minta semua daripada kita ini mulai sekarang, tak terlambat sekalian, tak terlambat. Yang maknanya sekarang saya dah 25 tahun Zahab, dah terlajar. Sudah 30 tahun, tak ada terlambat. 40 tahun pun tak apa, 50 tahun dah kita adjust kita punya paradigm untuk ummah dan untuk Allah dan Rasulnya. Maka insyaAllah Allah Ta'ala sendiri akan bantu kita. Syaratnya kita kena melangkah dahulu menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan misi dan kehendak, cita-cita perjuangan untuk mengangkat martabat umat ini. InsyaAllah kita akan tercapai sekali. Jadi insyaAllah setengah jam seterusnya saya minta Puan Azrina yang sebenarnya sekalian nak dengar sebenarnya cerita amal, bukan motivasi. Kami dah dengar banyak kali lah. Ini kita nak dengar amal ni macam mana, dia suka main apa, ya, dia macam mana. Yang ini memang saya tak berani nak cakap sebab saya takut saya tak boleh bercakap. Sebab biarlah makna yang lebih kuat daripada saya untuk cerita mengenai amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.